Harimau Malaya tidak berdengkur, singa maju tanpa mengundur. Siap sedia untuk menempur, siku dan lutut kami hulur. Salam sejahtera. Sebelum saya mulakan perbahasan saya, izinkan saya membilas kata-kata pihak penyangga. Pertama sekali, beliau telah mengatakan bahawa analogi yang diberikan oleh pihak penyangga adalah bahawa keperluan anak tiri itu hanya $2. Maka ianya diberi keperluan anak itu, pelajar rendah itu hanya $2, maka ianya diberikan $2. Tetapi apa yang kita mengatakan daripada pihak pencadang ialah bahawa dia memerlukan lebih daripada $2 untuk mencapai objektif, untuk mencapai keperluan yang dikatakan sangat oleh pihak penyangga. Warga Dewan sekalian, kayu ukur yang telah ditetapkan oleh pihak penyangga ialah selagi mana masih terdapat kekurangan yang ketara dalam pengendalian pendidikan jasmani yang tidak wujud dalam pengendalian pendidikan akademik, maka maudhu hari ini akan berdiri. Kini saya akan membentangkan tunggak kami yang kedua, iaitu peruntukan masa dan kemudahan. Menurut kajian daripada Universiti Michigan, peruntukan masa bagi sesebuah mata pelajaran dapat menjamin mutu pembelajaran pelajar bagi subjek tersebut. Ianya tanggungjawab setiap sekolah untuk memastikan bahawa setiap pembelajaran pelajar memastikan bahawa pembelajaran pelajar itu daripada setiap mata pelajaran kekal bermutu. Namun, sayang, seribu kali sayang, banyak sekolah-sekolah terkenal dengan sekolah-sekolah tempatan terkenal dengan pencapaian akademik, namun mereka gagal untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar mendapat pendidikan jasmani yang bermutu. Menurut kajian daripada Persatuan Kebangsaan untuk Sukan dan Pendidikan Jasmani di Amerika Syarikat, mereka mengatakan bahawa pelajar maktab rendah dan juga pelajar sekolah menengah memerlukan 3,5 jam untuk beriadah setiap minggu. Sekurang-kurangnya 3,5 jam setiap minggu. Namun di Singapura, pendidikan jasmani hanya diperuntukkan masa 2 jam secara purata, dan ini jauh lebih kurang daripada masa yang disarankan. Walaupun dia telah mengatakan, bukankah 2 jam itu sudah mencukupi? Tidak. Tidak, kerana seperti yang telah dikatakan oleh pihak penyangga sendiri, 150 minit diperlukan, dan 150 minit lebih banyak daripada 2 jam. Dan di pendidikan jasmani di Singapura hanya 2 jam saja, 120 minit. Ya. Dan kemudian ianya jauh lebih kurang daripada masa yang disarankan daripada kedua-dua pihak. Namun, walaupun terdapat peningkatan daripada Kementerian Pendidikan Kebangsaan Singapura untuk meningkatkan masa, namun hanya beberapa sekolah tidak, lebih banyak sekolah-sekolah itu, kebanyakan sekolah-sekolah memperuntukkan masa hanya beberapa jam sahaja, yang masih lebih kurang daripada yang disarankan. Menurut kajian oleh Profesor Madya McNeil dari Institut Pendidikan Kebangsaan Singapura yang bertajuk Pendidikan Jasmani di Singapura, 68% daripada guru-guru sekolah tempatan merasakan bahawa masa yang diperuntukkan terlampau sedikit sehingga menjejas mutu pendidikan jasmani itu. Adakah pihak berkuasa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan jasmani itu? Tidak, warga Dewan sekalian, kerana lihatlah, terdapat perbezaan yang ketara dalam masa yang dibahagikan untuk pendidikan jasmani dan juga pendidikan akademik. Kemudian, peruntukan kemudahan juga tidak mencukupi. Pendidikan jasmani tidak dianaktirikan di sekolah tidak sahaja terhad kepada peruntukan masa, namun ianya juga dianaktirikan dari segi peruntukan kemudahan. Ia apabila peruntukan kemudahan tidak mencukupi, ianya akan menyebabkan mutu pembelajaran pendidikan jasmani itu untuk terjejas. Sebagai contoh, menurut kajian yang dilakukan Institut Pendidikan Kebangsaan Singapura, lebih daripada setengah guru-guru sekolah merasakan bahawa kemudahan pendidikan jasmani di sekolah tidak mencukupi. Ini kerana terdapat beberapa kelas yang mengadakan pembelajaran subjek pendidikan jasmani itu di satu lokasi yang sama pada satu masa yang sama. Mereka berkongsi tempat ataupun kemudahan yang disediakan oleh sekolah itu.
silakan. Jika mereka berkongsi tempat untuk mengadakan pendidikan jasmani, ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai inisiatif untuk mengadakan pendidikan jasmani. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak mengadakan pendidikan jasmani. Terima kasih. Contoh yang telah saya berikan mengatakan bahawa mereka harus berkongsi kemudahan yang diberikan sehingga menjejaskan mutu pembelajaran itu. Ini bermakna bahawa objektif pendidikan jasmani itu tidak dapat tercapai kerana pembelajarannya tidak bermutu dan pendidik-pendidik tidak dapat memberi pengajaran atau tentang sukan dengan secara efektif, secara berkesan. Selain daripada itu, sekolah juga menggunakan dewan sukan ataupun kemudahan-kemudahan sukan untuk aktiviti-aktiviti yang lain ataupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan sukan langsung, dan ini menjejas peluang pelajar untuk menggunakan kemudahan yang disediakan untuk pendidikan jasmani. Nah, terdapat kekurangan yang ketara daripada segi peruntukan kemudahan, kerana terdapat kekurangan yang ketara berbanding dengan pendidikan akademik di mana kemudahan-kemudahan yang diberikan diperuntukkan dan dikhususkan hanya untuk pembelajaran akademik itu, dan ini berbanding dengan pendidikan jasmani di mana kemudahan-kemudahan ini harus dikongsi. Sekian, terus mohon untuk bercadang.